ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sambung kuliah kita semula, teruskan kuliah kita semula walaupun ini hari ketiga Aidil Adha, dan insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita yang masih lagi dalam hari-hari tasyrik. Kita sambung hadis yang berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uqtulul aswadaini fi ssalati al-hayyata wal aqrab akhrajahu al-arba'ah wa sahahu Ibn Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Nasa'i dan Ibnu Majah. Empat tu dikeluarkan oleh yang empat. Ibn Hibban telah mensahihkannya. Cuma Ibn Hibban terkenal dengan tasahul di dalam sahih, mentasahihkan, yakni bermudah di dalam mensahihkan. Maka ramai kalangan ulama hadis suka untuk menyemak semula tasahih Ibn Hibban disebabkan isu bagaimana dia mengangkat riwayat siqah yang mengambil daripada orang yang dianggap tidak dikenali. Ini satu bab yang dulu pernah saya bahaskan. Tapi ulama-ulama hadis, bukan saja Ibn Hibban, Al-Hakim, Al-Zahabi, mereka bersetuju untuk menyatakan hadis ini adalah sahih. Hadis daripada Abu Hurairah ini menyebut uqtulul aswadain fi shalah, bunuhlah dua benda hitam di dalam salat, al-hayyata wal aqrab, ular dan diterjemah apa situ? Kalajengking. Ular dan kalajengking. Nabi kata bunuhlah di dalam salat, yakni masa tengah salat. Jadi apabila bunuh tengah solat ini jadi perbahasan di kalangan para ulama, macam mana nak bunuh kalau ketika dia tengah solat. Kerana kita tahu solat ada pergerakan-pergerakan yang telah ditentukan, dan kita telah sebut pergerakan yang wajib, pergerakan yang makruh, pergerakan yang diharuskan, dan pergerakan yang diharamkan. Pergerakan yang disunatkan juga kan. Dulu orang cerita dululah mengaji kan, dia cerita ada 3-4 orang dia pergi semayang, dia pun tak mengaji bab ni. Tengah-tengah semayang, mula-mula duk lawan tolak satu orang, siapa nak jadi imam. Tolak kawan ni, lain kali tolak seorang tu nak jadi imam. Lagi 3 duduk belakang. Lagi 3 yang duduk di belakang semayang. Tengah-tengah semayang, ulak lalu. Seorang kata belakang kedua, tu imam ulak. Kawan sebelah kata semayang tak boleh cakap. Kawan hak sebelah lagi kata hang bagi tahu kat dia pun kira bercakap juga. Kemudian tu imam pusing, tu imam kata 3-3 hampa batal pasal bercakap. Dululah masa duk mengaji pondok tu macam tulah tok guru abang. Tak tahulah kejadian tu berlaku ke tak, tapi Nabi kata bunuh dua benda hitam semasa solat.
kita tahu, kita dah sebut dulu, ada pergerakan dalam solat yang pergerakan tu wajib. Seperti apa? Buang najis, kena di kopiah, cabut kopiah. Wajib untuk menyelamatkan sembahyang. Kalau tidak, sembahyang dalam keadaan najis. Pergerakan tu tak termasuk di dalam pergerakan salat. Wajib. Contoh lain apa? Saya dah sebut. Kita sembahyang menghadap ke arah salah kiblat. Mai kawan kita dia pusing kita. Oi, dia tahu ni pusing kanan ni kiblat. Wajib pusing. Pasal salah kiblat. Ada pergerakan yang wajib. Saya ada satu hamba Allah tu, dia ikut saya. Masjid Alwi kita ni, dia meja mengajar di sini. Dia masuk mai tak tengok betul-betul dulu. Dia sembahyang menghadap ke lah ni. Dia menghadap ke ni. Dia tak tengok tu, belah sana tu. Dia menghadap ke sini. Waktu orang masjid ni tengok dia menghadap sini, pusing dia pergi menghadap belah sini. Itu masuk sembahyang terus. Tak dan tengok. Pusing tu hukum apa? Wajib. Ada masa sunat. Macam mana? Rapatkan saf tengah-tengah duduk sembahyang. Pergerakan yang bukan asal daripada solat, tapi cuma bila Nabi suruh bunuh, kita dah bahas hadis Nabi dukung cucu dia Umamah binti Abi As. Tapi bila nak suruh bunuh haiwan ular dan kalajengking ni, macam mana nak bunuh? Kalau setakat ni tak boleh, dia duduk di tanah. Maka para ulama fuqaha terpaksa bahaskan hak mana yang nak kena bunuh ni. Sebahagian mereka kata yang mesti, pasal Nabi kata uqtulu, perintah tu kamu kena bunuh. Di kalangan mereka kata perintah ni wajib, tapi di kalangan mereka kata perintah ni adalah sunat. Tapi kalau dia ke arah menyerang kita, wajiblah bunuh. Kita tak bolehlah biar kita mati kerana ular ataupun kerana kalajengking. Jadi dia kata kalau dia menghala kepada kita, kita bunuh. Tapi kalau ular tu duduk mai, kita semayang dalam rumah, ular lintah, kalaupun dia tak mai kat kita, kita tahu sekali dia pergi ke anak kita ke duduk tengah tu, kita duduk semayang, nak buat macam mana? Yang demikian, hal yang demikian tu juga kita bunuh, termasuk juga kalajengking. Bunuh macam mana nak bunuh? Takkan nak boleh pergi tangkap ular dengan tangan. Kalajengking takkan nak boleh pergi tekan dengan jari macam tu ya. Fuqaha dahulu mereka buat contoh, misalnya dia kata kalau nak bunuh nak kena pergi ambil kasut, pukul dengan kasut. Dia kata tak apa, tidak mengapa pergerakan sekadar dia bergerak, kemudian dia pi dia pi ambil kasut tu, dia pi katok kalajengking tu, dia boleh sambung lagi sembahyang dah. Seperti qaul dan sebahagian fuqaha mazhab Malik. Sekali saya cerita pendetailannya. Ataupun kita pakai kasut dah, kita pi bergerak, kita pijak kalajengking dan kasut kita, tidak membatalkan salat. Ataupun kita pi ambil tongkat tepi kita tu, kita pergi katok ular tu, pukul ular tu, kita masuk balik dalam solat. Kata mereka tidak membatalkan solat. Di kalangan mereka bincang, kalau lepas katok ular, lepas tu ambil tu ular kepit pergi buang di luar, boleh masuk semayang balik ke? Contohnya lah, pergerakan yang banyak dan pergerakan yang sedikit ni, bagaimana nak mengukurnya? Macam mana nak nilai ini pergerakan yang banyak atau pergerakan yang sikit? Khilaf lagi di kalangan para fuqaha. Sebab apa khilaf?
Sebab tidak ada hadis yang Nabi bagi tahu kalau bergerak macam ni banyak, bergerak macam ni sikit. Yang ada ialah contoh-contoh hadis Nabi, macam Nabi dukung Umamah, dan hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang ada dalam Sunan Abi Dawud. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fil bait wal babu mughlaq. Nabi semayang di rumah dalam keadaan pintu terkunci. Pintu terkunci. Faji'tu, kemudian aku datang, kata Aisyah, faji'tu wastaftahtu, aku datang, aku ketuk, aku minta nak masuk. Famasya, dia kata Nabi jalan. Fafatahali summa rajak ila musalla, Nabi jalan, Nabi buka pintu, Nabi kembali kepada tempat Nabi sembahyang, Nabi salat. Tapi hadis tu pun tidak memberitahu Nabi jalan sejauh mana. Dia tak bagi tahu. Cuma kita tahu rumah Nabi tak besar lah. Yang tu kita tahu rumah Nabi tak besar. Sejauh mana baginda jalan, kita tak pasti. Sebahagian mazhab mereka andaikan mungkin Nabi berjalan 2 langkah, 3 langkah, Nabi buka pintu, Nabi patah balik ke tempatnya. Maka menjadi perbincangan di kalangan ulama panjang. Tidak ada siapa yang mempunyai dalil yang jelas tentang yang dikatakan kadar pergerakan yang membatalkan solat itu. Di kalangan mereka, Al-Imam Syaukani jawab, bahas panjang bab ini. Di kalangan mereka ada yang menyatakan jika sekiranya dia bergerak pergerakan besar 3 kali berturut-turut, batal salat. Ini seperti yang kita maklumi disebut dalam sebahagian fuqaha Hanafi, disebut juga khususnya dalam mazhab Syafi'i. Pergerakan kecil tak apa, pergerakan besar tak boleh. Kata mereka kalau pergerakan itu pada adatnya nampak besar, tak boleh. Tapi adat besar tak kecil ni orang nak ukur tak boleh. Kesimpulan dia sukar nak ditentukan. Ada yang kata kalau 1 tangan tak apa, 2 tangan tak boleh. Akhirnya mereka di kalangan fuqaha menyatakan kita tengok pergerakan Nabi. Kalau sekadar macam Nabi tu dukung, bergerak, dibuka pintu saja, pergerakan yang sedikit yang tak menampakkan meninggalkan solat, boleh. Tapi kalau dia sengaja macam mempersendakan semayang, duk buat, batal solat dah. Tapi pergerakan yang pada kalau orang tengok, orang tahu dia duduk setengah semayang tu. Maka dia masih lagi di dalam solat. Setiap orang dia tahulah. Cuma kalau dia semayang, dia duduk golek-golek badan dia, pergerakan yang tak perlu. Ni saya kata pergerakan yang tak perlu. Pergerakan yang perlu tak ada masalah. Ni ular dan kalajengking ni termasuk dalam pergerakan yang mesti. Pergerakan yang tak perlu ni kadang-kadang ada jam kita ketat semayang, kita perbetul ada kaitan dengan semayang, kita tak selesa, kepiah kita turun sampai ke mata, kan, ada pasal lain daripada itu. Abbas, kalau Abbas tu sedikit pergerakan sia-sia, kalau setakat dia duk bergerak, tapi kalau sampai pergerakan tu nampak macam yastahzi, dia mempersendakan solat, batal solatnya. Okey. Kalau sekiranya dia pergi katok ulang tadi. Dia pergi katok ulang tadi. Kata dalam jumhur para ulama kata kalau dia pergi ketuk ulang tadi, kemudian dia balik pada tempat solat, dia sambung. Tapi kalau dia kejang ulang tu, ulang masuk ke dapur pula, kejang pula, panggil bini dia bangkit, dia kena semayang semula. Apa faedah hadis ni?
Faedah hadis ni, kita asalnya bila kita semayang, kita haram keluar daripada solat tanpa sebab. Kita tengah-tengah semayang Zuhur, tengok-tengok kawan kita main rumah, kita berhenti semayang Zuhur, tak apa lagi semayang lain tanpa sebab, tak boleh, diharamkan. Tapi kalau kita berhenti pasal ulak ni, tak apa, pasal ia satu yang berbahaya. Sebab itu adalah faedah daripada hadis Nabi SAW yang ada di dalam bab ini. Maka dengan itu disunatkan juga untuk kita membunuh binatang yang bahaya ni. Kalaulah duduk dalam semayang pun Nabi suruh bunuh, di luar semayang pun bunuh lah. Ulak main rumah kita boleh membunuh. Demikian juga apa-apa saja binatang yang berbahaya, maka seseorang boleh membunuhnya jika mengancam nyawa kita. Wallahu ta'ala alam. Kita akan masuk bab baru, tapi oleh kerana lama kita tak ni, saya akan buka sesi ni kepada soalan supaya tuan-tuan boleh tanya soalan. Siapa ada soalan dia boleh tulis. Semalam kerana ada soalan yang minggu lepas yang saya tak jawab, saya nak jawab sikit. Yang lain siapa nak tulis, dia tulis. Pasal dukung bayi. Ada yang tanya, kalau dukung bayi tu takut bayi tu ada najis, macam mana? Kalau sekiranya bayi tu datang, kita dukung dia, kita rasa macam dia ada najis, tak apa, kerana asalnya dia tak ada najis. Kita hanya andaikan, kita kira dia tak najis. Tapi kalau kita yakin dia bernajis, hendaklah kita tak mendukungnya, meletaknya di tepi. Tapi kalau kita kata kok budak ni kencing bah dia ni, dia tak menjadi hukum menanggung najis, kerana itu hanya andaian. Itu adalah hanya andaian. Wallahu ta'ala. Ada soalan lain? Saya nak jawab satu soalan sebelum tuan-tuan tanya. Soalan yang orang tanya ni pasal satu hamba Allah yang nama dia Lepat. Jadi Lepat ni dia buat satu video, dia duk jawab, dia marah kat saya dan marah juga tentang jawatankuasa fatwa Perlis yang mengeluarkan fatwa tentang yang menyebut dia dan dia sebut apa video dia apa Mazazil buat tu lah, lebih kurang begitu lah. Jadi adalah kawan-kawan dan semua orang hantar bertanya saya macam mana tentang kenyataan Lepat. Lepat ni dia panggil, dia claim, kata dia ni ahli ma'rifatullah. Ahli ma'rifatullah. Kemudian dia kata dia telah dihukum tanpa dipanggil. Saya nak bagi penjelasan jawatankuasa. Sebelum kita nak menilai dia tu, kita dah panggil dia, jemput dia, dia bagi tahu, kata dia tak boleh mai, dan kita ada rakaman suara dia jawab tu, dia tak boleh mai. Adalah sebab-sebab dia kencing manis sekali kerana nak jual buku dia macam-macam, duit tak ada dan seumpamanya. Kita jemput dia, kita kata kita bayar tambang dia supaya dia mai, untuk kita nak dengar jawapan balas dia. Sebab kajian tentang dia tu dah buat, dah siap. Bukan kita terus buat hukum, kita ada ahli yang kaji tentang dia dan bentangkan tentang diri dia tu kepada jawatankuasa. Kerana dia jadi ramai budak-budak dengar dia. Jadi dia, setelah kita dengar, kita nilai, lama kita bahas, barulah timbul keputusan yang kita buat, yang tuan-tuan boleh tengok
dan keputusan fatwa tu lah. Cuma saya nak sebut ialah pasal dia maki sakalah, dia semua 4 huruf tu naik lah. FUCK dia tu tak lekang daripada zikir dia, mungkin zikir makrifah apa tak tahulah. Cuma saya nak sebut lah kepada dia, orang yang mengikuti dia, agama ni ada sumber dia. Agama ni tak boleh main syok-syok, aku rasa nak kenal Tuhan macam ni lah. Dia tak boleh. Nak kenal Tuhan ni, kalau agama ni nak kenal Tuhan pakai fikir sendiri, terus boleh kenal Tuhan. Tuhan tak hantar para rasul untuk memberitahu tentang zat diri dia. Manusia itu memang dibekalkan dalam fitrah dia untuk mengakui kewujudan Allah. Tapi bagaimana sifat Allah? Sifatnya kama wasafahu nafsahu. Macam mana Allah itu mensifatkan diri dia. Kerana kita tak tahu. Kita tahu dia maha agung, kita tahu dia maha berkuasa, tapi kita tak tahu. Maka sebab itu Allah mengutuskan Rasul. Kalau kita menolak hadis-hadis Rasul, ataupun kita hanya mengandaikan tentang Tuhan ini dengan andaian kita saja, kita tak beza dengan agama-agama yang tak ada wahyu, yang mereka Tuhan mengikut akal mereka. Itu satu hal yang kita kena tahu. Jadi untuk kenal Tuhan, kena ada sumber, kena ada Quran, kena ada sunnah Nabi SAW. Tak boleh syok-syok kita kenal itu. Kalau manusia sampai kepada peringkat betul-betul mengenal Tuhan, saya hanya nak habaq kat dia lah. Kalau betul dia itu ilmu ma'rifatullah, dia dan pengikut dia, manusia dia tak akan maki mencarut 24 jam tu, ataupun mencarut sepanjang-panjang cakap macam tu. Sepanjang dia cakap tu lah dia mencarut lah dalam video tu. Dia cakap walaupun ada argument dia duduk ulang carutan dia tu. Ini semua adalah tanda apa? Ini adalah tanda jiwa yang resah. Orang yang kenal Tuhan, mudah-mudahan kita jadi mereka, ialah para anbiya. Sebab itu bila kita baca surah Yusuf, kita akan tengok macam mana Nabi Yaqub menghadapi satu cabaran yang hebat. Apa yang anak-anak dia cerita, apa yang dia hadapi. Fasabrun jamil, dia sabar dengan sabar yang cantik. Apa dia kata? Wallahu musta'anu ala ma tasifun. Allah ialah yang menolong aku di atas apa yang kamu sifatkan aku. Itu juga yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha. Itu tanda ma'rifatullah, mengenal Allah. Tapi kalau apabila ada ujian Allah mencarut, pengikut dia hak kat bawah tu, oh hebat. Ilmu ma'rifatullah apa tu? Saya sebutlah sebab dia ada trend, geng-geng ni dia ada trend. Dia suka teori. Belajar agama tak ada sumber ni memang orang seronok, senang, boleh khayalkan apa saja. Sebab tu orang Islam disuruh solat, disuruh ikut Nabi. Bila solat ikut Nabi, kenal Tuhan. Kalau tidak, tak kenal Tuhan. Nak teori dengan bahasa Melayu saja, apa makna tu di atas teori dia, akhirnya dia jadi syok, bukan dia kenal Tuhan. Reaksi itu sendiri menunjukkan bukan kepada ahli ma'rifatillah. Ali bin Abi Talib kata apa? Dia kata inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza iftataha as-salata, Nabi tu apabila buka sembahyang, apa dia kata? Tuan-tuan baca ni. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifa
wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin atau wa ana minal muslimin. Kata Imam Syafi'i la maklum wa ana awwalul muslimin wa aktsaruhum, kebanyakan kata wa ana awwalul muslimin, dan riwayat juga wa ana minal muslimin. Dua-dua ada. Boleh dua-dua baca. Kemudian Nabi kata apa? Allah sambung dalam hadis yang sama. Hadis riwayat Muslim, riwayat Imam Ahmad, riwayat ashab hadis. Dalam iftitah tu apa lagi? Dia Nabi tak henti kat itu, Nabi sambung. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta. Anta rabbi wa ana abduk. Ya, lagi saya akan terjemah. Anta rabbi wa ana abduk. Zalamtu nafsi wa'taraftu bi dhanbi. Faghfir dhunubi jami'an. Faghfir li dhunubi jami'an. Innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. La yahdini li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi'aha. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Labbaika wa sa'adaik wal khairu kulluhu bi yadaik wa syarru laysa ilaik. Tabarakta wa ta'alaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa Nabi baca? Ini ma'rifatullah. Wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku kepada Dia, kepada yang mencipta langit dan bumi. Hanifa, cenderung kepada agama tauhid. Wa ma ana minal musyrikin. Aku bukan orang yang musyrik. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, ibadatku, hidup dan matiku untuk Tuhan semesta alam. Itu ma'rifatullah. Kalau tak salat, tak menunaikan zakat, tak menunaikan ibadat haji, tak percaya kepada semua hukum Islam, di mana ma'rifatullah? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirt, yang demikian itu aku diperintahkan. Wa ana minal muslimin, aku di kalangan kaum muslimin. Allahumma antal malik, tu orang yang kenal Allah. Ya Allah, engkaulah raja. La ilaha illa anta, tidak ada ilah melainkan engkau. Anta rabbi wa ana abduk, engkaulah Tuhanku dan akulah hambamu. Zalamtu nafsi, aku telah menzalimkan diriku. Amazing. Ahli-ahli yang mengenal Allah apabila melafazkan ayat, ungkapan yang dia amazing. Zalamtu nafsi wa'taraftu bi dhunubi. Zalamtu nafsi wa'taraftu bi dhanbi. Aku telah menzalimkan diriku dan aku mengiktiraf, mengakui dosaku. Faghfir li dhunubi jami'an, tolonglah ampunkan dosaku keseluruhannya. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, karena tidak ada yang dapat mengampunkan dosa melainkan engkau. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Ya Allah, tolong tunjukkan aku kepada akhlak yang baik. La yahdini li ahsaniha illa anta, tak dapatlah menunjukkan aku kepada akhlak yang baik melainkan engkau. Betul tuan-tuan. Macam mana kita pedua perangai kita pengendalian, tak boleh. Kita ni ada perangai sendiri. Tuhan saja yang boleh. Wasrif anni sayyaha, palingkan aku dari keburukannya. La yasrifu anni an sayyaha illa anta, tidak ada yang dapat mengalihkan aku daripada keburukannya melainkan engkau. Labbaika wa sa'adaik, aku melambaimu wahai Tuhan. Wa khairu kullu fi yadaik, semua kebaikan itu di tanganmu. Tabarakta wa ta'ala, maha suci engkau, maha berkat engkau, maha tinggi engkau. Astaghfiruka wa atubu. Sebagai ana minka wa ilaik, aku daripadamu dan kepadamu. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
Itu beristighfar dan memohon keampunan padamu. Salat. Tapi kalau ma'rifatullah pakai duduk sambil minum teh, lepas tu duduk maki, mengenal mengenal maksud ni, lepas tu mencarut, tidak mencapai apa-apa maksud ma'rifatullah. Untuk pengikut dia yang ikut tu, cubalah fikir, adakah itu maksud mengenal Tuhan? Kalau mengenal Tuhan, mesti orang tu balik kepada Tuhan. Apa yang berlaku padanya ialah kehendak Tuhan. Kalau ahli sufi dia kata apa? Baqa, kekal pada makam. Ini adalah satu hal yang perlu untuk kita faham bersama. Ada soalan lain, tuan-tuan? Saya nak sebut ada apa soalan ni. Petang tadi orang tanya banyak isu ni. Ada masalah tak? Apa isu panas sekarang ni? Pasal yang ni banyak sangat masuk dalam soalan ni pada saya. Daripada email, daripada apa, saya jawab. Isu mereka bergaduh pasal duk lawan sedekah. Bukan tak padan dengan berperang di Malaysia ni, sampai pergi perang di mana? Di Gaza. Kalau Palestin tu berperang dengan Israel di Gaza, orang Malaysia berperang tentang isu-isu menderma di Gaza. Saya nak sebut sikit lah pasal tidak, dia kata pasal apa tak ulas. Pasal ni ada kawan-kawan kita yang rakam ni, saya jawablah soalan ni. Pertama, saya tak mau sentuh lah individu-individu tu. Ustaz Ebik Liu ke apa. Ebik Liu saya kenal dia kerana dia pernah datang rumah saya dan jumpa saya. Kemudian dia pula orang terkenal di medsos ni. Saya baca, saya tengok perkembangan dia. Ustaz Nadir tu pun saya tak kenal, pernah jumpa dia, tak ingat pun dia jumpa, tapi saya pernah ada live dengan dia. Yang tu saya kenal dan saya baca sikit tentang dia. Hak seorang lagi apa nama artis apa ni, saya tak kenal. Saya tak tahu dia artis apa, mungkin saya tak dengar lagu Melayu ke, dengar lagu orang putih kan, saya tak tahulah kan. Lagu Arab kan, tapi saya tak tahu, tak apa. Depa bukan tajuk kita. Kita letak sebelah semua depa ni. Yang ni kita tak usah kira lah siapa. Saya tak mau ulas, tapi saya nak ulas tentang kita semua. Pasal kita duduk di Malaysia ni, kita semua. Tuan-tuan, kita ni, media sosial ni satu fitnah yang besar dalam agama kita. Kadang-kala kalau salah cara media sosial ni. Dulu orang bertarung nak merebut wilayah, kan, bertarung nak merebut kawasan. Sekarang orang bertarung nak merebut pengaruh di dalam media sosial. Kerana pengaruh dalam media sosial ini sangat ajaib. Dulu hanya pengaruh di kalangan rakyat yang mungkin boleh dibuat di kalangan orang politik dengan kempen turun ke rumah. Sekarang kalau kita bagus di media sosial, netizen banyak sokong kita, kita boleh hentam, kita boleh gugat hatta kerajaan. Itu dia punya nampaknya lah, tapi belum tentu lagi. Bila pilihan raya lain cerita lah, tapi macam tu lah kelihatan. Lalu orang politik, orang agama, sukarelawan, semua mereka ingin supaya mereka ada kedudukan yang besar pengaruhnya di dalam media sosial. Dan dia boleh pergi pada negatif dan positif. Kerana bila ramai orang minat kita dalam media sosial, ramai orang juga akan sokong kita. Ramai kalau nak kita ustaz, ramai orang suka kat kita, followers kita ramai, kita akan naik dalam masyarakat.
Mungkin orang pun akan bagi macam-macam kat kita. Kalau kita buat NGO, kalau kita collect derma, ramai orang akan derma kat kita. Ini berlaku pada semua orang. Pengaruh berjuang untuk merebut populariti di dalam hal yang dulu kita ulama-ulama dulu depa tulis bab babus syuhrah, bab cintakan kemasyhuran. Tapi depa pun tak terbayang sedahsyat zaman yang sedang kita lalui ni. Orang boleh nampak macam begitu beragama, tetapi sebenarnya tidak beragama pada sisi Tuhan, na'udzubillah. Tapi hanya semata-mata kerana merebut pengaruh dalam media sosial. Boleh berlaku pada diri kita. Saya boleh kena, tuan-tuan juga boleh kena, siapa-siapa pun boleh kena dalam mengharungi pengaruh dalam media sosial. Ini dulu. Lalu kita pergi ke benda yang lebih spesifik, berhubung dengan derma ni. Pasal kita di Perlis pada kita aktiviti kita macam-macam. Di media sosial kita tengok ramai orang, kalau boleh ramai dia nak uploadkan aktiviti dah di media sosial. Kalau aktiviti ceramah padalah di media sosial, kalau tidak dia bagi siapa dengar. Ceramah nak bagi orang dengar. Kalau boleh dia derma kerusi pun masuk media sosial. Derma ikhlas saya masuk. Nak tengok berapa likes. Orang politik, aktivis masyarakat, NGO, semua pergi ke arah itu. Sebahagiannya dengan tujuan yang betul, sebahagiannya dengan tujuan yang salah. Hatta apa tuan-tuan? Ada orang buat semayang tahajud, ambil media sosial. Sedang tahajud, tengah menangis tu. Padahal para ulama salaf dulu semayang tahajud, kalau boleh kat isteri dia pun tak mau beritahu. Ni buat live semayang tahajud seluruh negara. Bukan seluruh negara, semua Facebook boleh tengok. Pengaruh bahaya media sosial kalau tak dijaga. Kenapa kita kata bahaya? Okey, kita ambil pada konsep masalah sedekah. Sebelum nak pergi perlombaan, sedekah ni tuan-tuan, patut kita umum pada orang ke tak? Quran sebut dua-dua. In tubdus sadaqati fa ni'imma. Jika sekiranya kamu menzahirkan sedekah kamu, itu tidak mengapa, itu baik. If you disclose your sadaqah, it is well, okay. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fahuwa khairul lakum. Jika sekiranya kamu menyembunyikannya dan kamu memberikan sedekah kamu kepada fuqara, fahuwa khairul lakum, itu lebih baik untuk kamu. Surah Al-Baqarah. Wa yukaffiru ankum min sayyiatikum, dia akan mengampunkan sebahagian daripada dosa kamu. If you conceal them and give them to the poor, kalau kamu sembunyikan sedekah dan beri pada fakir miskin, it is better for you, itu lebih baik untuk kamu. Saya belum cerita lagi NGO, saya nak cerita konsep umum dulu. Itu lebih baik untuk kamu. Allah kata yukaffiru ankum min sayyiatikum, dia mengampunkan dosa sebahagian daripada dosa kamu. Wallahu bima ta'maluna khabir. Tuhan tahu apa yang kamu buat. Para ulama tafsir dia kata, kalau sekiranya kita menzahirkan sedekah dengan niat lillahi ta'ala, kerana tadi inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin, wa ma umirtu, aku tidak diperintahkan melainkan untuk menyembah Allah mukhlisina lahuddin, ikhlas padanya agama.
Okey. Dia kata kalau kita zahirkan sedekah dengan tujuan supaya orang lain dapat tiru kita, it's okay. Allah kata baik. Tapi kalau kamu sembunyikan, ia lebih baik untuk kamu. Cumanya risiko apabila kita menzahirkan sedekah. Risikonya apa? Risikonya nanti timbul tidak ikhlas. Abu Hurairah dalam Sahih Muslim meriwayatkan hadis Nabi SAW tentang 3 orang yang Allah di akhirat kelak semua buat amalan agama, syahid, baca Quran, ahli sedekah. Wa rajulun wassa'allahu alaihi, satu orang lelaki yang Allah luahkan rezeki dah. Wa a'tahu asnafal mali kullih, Allah bagi pada dia macam-macam harta. Allah tanya dia, "Madza amilta fiha?" Kau buat apa di dunia? Dia kata apa? Ya Rabb, ma min sabilin tuhibbu an tunfaqqa fiha illa nafaqtu fiha laka. Wahai Tuhan, aku tidak tinggal satu ruang pun yang engkau suka untuk aku berinfak, memberi kepadanya, berbelanja padanya, melainkan aku belanjakan kerana-Mu, wahai Tuhan. Allah kata apa? Kadzabt, bohong. Innama fa'alta liyuqal huwa jawad faqad qil. Engkau buat semata-mata supaya orang kata dia ni pemurah. Faqad qil, dan telah pun dikata kepadamu. Fa umira bihi fasuhiba ala wajhi fa ulqiya fin nar. Allah perintahkan dia disentap dari wajahnya dan dicampakkan ia ke dalam neraka. Jaga ni kita ni. Semua kita ada handphone ni. Dengan ikhlas saya menderma kepada makcik di sebelah rumah saya. Kalau tujuan kita supaya orang kampung tu pakat derma, insya-Allah. Tapi kalau tujuan kita supaya orang like, pemurah dia ni, tu hadis dia. Bila kita kendali, melainkan kita ni ada 2 keadaan bila kita sedekah pada zaman ni. Satu, kita kendalikan harta awam macam maib, dia kena tunjuk lah, tapi dia tak akan claim saya sebagai mufti yang pemurah menderma untuk 500 orang. Tak boleh ya. Bukan harta saya. Harta siapa tu? Harta orang bagi zakat. CEO maib pun tak kata harta dia, sebab harta tu siapa punya? Duit zakat, duit derma orang. Sebab tu kita kata maibs menyumbang. Maibs tu bukan duit individu. Pasal apa tunjuk? Nak habaq pada orang yang sumbang, hak hampa amanah tu kami bagi dah. NGO pun macam tu. NGO pun macam tu. Bila dia bagi, dia bukit kena tunjuk lah. Sebab orang nak tanya apa bagi, pasal dia pemegang amanah orang. Okay. Tapi kalau kita derma individu, harta saya, ada 2 keadaan. Kalau kita tunjuk kat orang supaya orang semua tiru macam kita buat, mudah-mudahan kita termasuk bahagian ayat pertama tadi lah. Tapi kalau kita tunjuk kat orang supaya orang semua kata kita pemurah, ini harta saya, ini apa? 2,000 dari Haji Bakhil. Haji Bakhil dalam Piramli kan. Cikgu murni kena minta baru bagi. Kalau cikgu-cikgu lain balik saja dapat RM1 je lah. Kan? Kalau harta kita supaya orang puji kita dengan harta kita, dalam kategori hadis tadi. Kategori hadis tadi. Sebab tu kita semua ni pakai ada media sosial ni, kita
hati-hatilah, saya sendirilah, tuan-tuan juga, supaya kita tak mensia-siakan amalan kita disebabkan nak menunjuk ke orang di media ni, inilah derma kita, sehingga manusia ni berlumba-lumba untuk ni. Dia akan boleh tanya, ni duk ceramah banyak ni, kenapa tak pergi bagi sedekah ke orang? Kita tanya dia, mana hantar aku tak bagi, tak nampak upload pun. Dia punya fikir, kalau orang tu tak ada gambar dia pergi bagi sedekah, dia tu bukan orang yang bersedekah. Dan orang yang bersedekah untuk guna diri dia ni dua. Satu, mungkin dia ikhlas inviting other people to do the same thing, ajak orang lain buat benda tu, mungkin. Satu lagi, dia sedang build up dia punya pengaruh dia di dalam masyarakat, ahli politik, public figure, dan orang mabuk media sosial ni, jadi dia menghukum tanda orang tu bagus kerana derma dia telah dizahirkan di dalam medsos. Mungkin saya nak ingatkan diri saya, tuan-tuan juga, siapa-siapa kalau mau ni tazkirah untuk diri sendiri, share dengan orang lain. Macam ni tuan-tuan, benda macam ni hak orang puji dalam medsos ni tidak lasting. Saya nak beritahu, dia fenomena yang bermusim. Setahun, 2 tahun orang syok-syok, then habis dengan cerita, na'udzubillah, habis juga dengan pahala, pasal nak menunjuk ke orang. Wal baqiyatus salihat khairun inda rabbika, dan yang kekal daripada amalan soleh lebih baik di sisi Tuhan. Tapi ilmu ulama, ilmu yang diberkati, al-baqa'u lil aslah, akhirnya yang kekal kepada yang saleh. Ulama An-Nawawi, kitab dia, Ibn Hajar Al-Asqalani, Ibn Taymiyah, walaupun masuk dalam penjara, Imam Ahmad disebat oleh pemerintah zaman dia, Al-Bukhari tak boleh mengajak, tak dibenarkan, dihalau keluar daripada Naisabur, tak boleh mengajak di Bukhara. Kita baca hadis rawahul Bukhari. Allah mengangkat sesiapa yang dia kehendaki dan menenggelamkan sesiapa yang dia kehendaki. Siapa yang telah membetulkan niatnya dengan Tuhannya, mudah-mudahan Allah tu memberi. Sebab itu sebanyak-banyak doa kita, tuan-tuan, doa, ya Allah bagi pada aku ikhlas, ya Allah bagi aku ikhlas, tawaffani muslima wa alhiqni bisalihin. Macam mana Nabi Yusuf duduk pada maqam yang paling hebat sekali, jadi raja di Mesir. Daripada orang yang duduk di dalam bawahan masuk penjara, yang dijual masuk penjara, hamba di rumah orang yang bekerja, Nabi Yusuf alaihi salam jadi raja. Tapi akhirnya doa Nabi Yusuf pada Fatirus samawati wal ard, anta wali fid dunya wal akhirah, penghias langit dan bumi, engkaulah perlindungku dunia dan akhirat. Tawaffani muslima wa alhiqni bisalihin, matikanlah aku sebagai orang muslim dan masukkanlah aku di kalangan orang-orang yang saleh. Inilah doa Nabi Yusuf alaihissalam setelah mencapai kemuncak satu orang manusia, jadi raja, lelaki yang paling kacak, anak Nabi, Tok Wan pun Nabi, semua keluarga dia keluarga mulia. Tapi tidak lebih hebat, segala kejayaan dunia ni lebih daripada mati sebagai orang muslim, masuk di kalangan orang yang saleh. Kita mungkin tak boleh jadi raja, kita mungkin tak boleh jadi menteri, perdana menteri, influencer di Facebook, di medsos. Tapi Allah buka satu benda yang semua kita boleh jadi, makam yang paling tinggi sekali, yang semua para nabi minta. Jadikanlah aku
di kalangan orang yang saleh. Nabi Sulaiman, burung cakap tahu semua benda dia tahu. Dia tengok semut bercakap. Ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum. Wahai semut, masuklah sarang kamu. La yahtimannakum Sulaiman wa junudu. Jangan sampai la yahtimannakum Sulaiman wa junudu. Jangan sampai Sulaiman dan tentera dia pijak kamu. Nabi Sulaiman dengar semut cakap. Fatabassama dhahikan min qawliha. Tersenyum dan ketawa Sulaiman mendengar perkataan semut betina. Sebab semut ni komuniti dia apa? Queen. Quran daripada dulu beritahu semut betina yang bagi arahan. Tapi ayat akhir, saya bukan nak syarah doa nak, tapi ayat ujung Sulaiman kata, wa adkhilni bi rahmatika, masukkanlah aku dengan rahmatmu di ibadika salihin, di kalangan hamba-Mu yang saleh. Habis dah jadi raja, jadi apa kerajaan, dia kemuncak harapan Sulaiman, masukkanlah aku di kalangan orang yang saleh. Sebab itu tuan-tuan, kita tak boleh jadi Nabi, tapi kita boleh doa hak Nabi, masukkan di kalangan orang yang saleh. Itulah doa yang lebih besar daripada wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin, masukkanlah aku dengan rahmatmu di kalangan hamba-hamba-Mu yang saleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita di kalangan hamba-hamba yang saleh, insya-Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.